orang lelaki melakukan banyak amalan dia, ketaatan dia seperti Allah dan Rasul suruh, yang si isteri pula duduk kat rumah, tiba-tiba pahala dapat, kan? Mungkin sama banyak, mungkin lebih. Weh, macam mana boleh isteri dapat lebih? Padahal dia tunggu rumah saya dengan habis minyak motor, pergi ke masjid, naik tangga masjid, duduk, dengar berapa lama. Lepas tu si isteri pula, macam mana boleh dapat pahala nak banyak pada saya? Satu, ni nak kata lebih daripada dia, macam mana? Jangan tuan-tuan. Kan? Sebab ini urusan Allah Ta'ala. Tengok kepada satu, tengok pada ikhlas. Suami dia ikhlas ke tidak? Si isteri dia ikhlas ke tidak? Kita kata si isteri ikhlas, suami kurang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang kita kata sebaiknya duduk di rumah lah. InsyaAllah doa sampai. Kita mana boleh duduk kat rumah, lagi doa tak sampai. Kat mana pun sampai insyaAllah. Ada yang meninggal di luar negara, simpan sana, kita tak pergi. Dia pergi seorang, meninggal sana. Kita di sini, tak sampai ke mana. Tak ada masalah apa sampai. Yang tak sampai kalau ada masalah. Ada masalah, tak sampai. Walaupun duduk tepi dia sekalipun. Kembak muka. Muka dia, muka mayat, muka dia. Ada masalah, tak sampai juga. Dia begitu. Wanita-wanita itu disuruh berkurung dalam rumah mereka kerana berkhidmat kepada suami masing-masing. Isteri-isteri ini apabila dah bersuami, berumah tangga, khidmat kepada suami masing-masing. Duk kahwin dah ni, khidmat kat laki orang pasal apa? Laki sendiri duk ada. Banyak duk berlaku macam tu akhir zaman ni, pelik sungguh. Nescaya yang demikian itu menyamai khidmat dan ibadat kaum lelaki seperti yang diceritakan di dalam beberapa hadis ataupun khabar. Kalau kata dia tak pergi mana, saya ni suri rumah. Duduk kat rumah saya khidmat dengan suami saya 100%. Suami saya berjihad, berjuang di luar rumah tu, bolehkah saya dapat pahala mereka? Boleh. Boleh. Asalkan kita ikhlas duduk di rumah, jaga akhlak. Ada apa yang dia pesan, kita jaga elok-elok. Allah, Rasul, suami pesan. Dia begitu. Maksudnya apa? Pesanan suami yang tidak maksiat. Jadi kita patuh sepanjang pemergian dia. Segala jasa dia di luar, insya-Allah kita pun dapat sekali di rumah. Bagi si isteri. Yang dia kata apa pahala tak ada ni, duk tunggu rumah saya sia-sia. Bukan sia-sia. Itu orang tak faham, macam itulah dia sebut. Maksudnya seorang perempuan telah datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi bersabda kepadanya, apakah bicaramu? Ni pun salah satu pengajaran daripada dia. Tak tahu, tanya. Kan? Begitu tak tahu, tanya. Ni tak tahu, duk meratik, tak tahu. Sampai bila nak tahu? Begitu. Yang kedua, tanya orang yang tahu. Dia pastikan dululah siapa yang tahu. Jangan duk kira nak tanya-tanya ikut suka. Wasalu ahla zikri, dia sifat dia ahlu zikir. Orang yang tahu bidang dia, kemahiran dia. Biasanya macam tu. Nak tahu tentang sains, tanyalah orang yang tahu tentang sains. Matematik. Lain kalau dia semua tahu. Tapi susahlah nak cari macam tu. Yang semua dia tahu kan. Kamu bidang apa? Untuk apa tanya macam tu? Dia kata saya ada soalan sikit ni. Tanya apa pun. Nampak kan? Tapi ada orang yang macam tu. Tak tahulah Allah Ta'ala anugerah ke dia. Kan? Soalan pertama, akidah. Kacang. Kan?
Soalan kedua ni tentang motorbot. Motorbot. Dia pun boleh jawab. Dia kata kalau bunyi macam ni, enjin 20 tahun. Wish. Dahsyat tau. Kan? Contohlah kan. Tapi biasanya tak lah. Biasanya. Kan? Sebab pasal bukan senang. Kita nak menguasai kesemua. Bukan sebab itu kita ni perlu antara satu sama lain. Dalam bidang agama ni pun bukan semua yang kita tahu. Orang ni dia tahu tentang tajwid. Kadang-kadang bab Quran sendiri pun dia tak tahu juga. Tajwid je. Taranum dia tak tahu. Kan? Taranum dia tak tahu. Kadang tajwid dia tahu. Jangan baca tengok. Baca pun lintang bukang. Tapi tajwid dia tahu. Kan? Tak boleh tanyalah tentang akidah. Tak boleh tanya dengan fiqh. Fiqh ni pun luas. Jangan kata fiqh lah. Tak ada masalah apa fiqh. Tu, faraid. Berapa ramai yang tak berapa nak jelas lagi tentang faraid. Luas tu masalah ni. Baik. Jadi seorang perempuan mai jumpa Nabi. Nak bertanya kepada Nabi. Maka ia pun berkata, wahai Rasulullah, kami hendak membawa datang kaum perempuan kepada Tuan. Maka Rasulullah SAW bersabda, kenapa? Bahasa kita, pasal apa? Maka perempuan itu menjawab, kerana sekalian perempuan itu berkata, Allah Ta'ala menjadikan kita sekalian di bawah tangan, maksud perintah kaum lelaki. Mereka duk sembang sama-sama mereka. Kau ni bagi pendapat sikit, kau ni pun sembang sikit apa semua. Lah macam ni lah yang berlaku, wahai Rasulullah. Macam kami ni hamba orang lelaki ni. Apa-apa orang lelaki, apa-apa orang lelaki. Kami ni apa tugas kami yang sebenar, kami pun tak tahu. Lagi kita dikurung bagi memenuhi hak mereka. Duduk di rumah je. Terkurung. Keluar tak boleh. Kan? Dia keluar, dia kunci kot luar. Kan? Dan dia pun tak buat pintu dua. Kan? Punya tak bagi kami keluar. Tak boleh, kena buat pintu dua juga. Satu depan, satu belakang. Kan? Dah pintu belakang lagi lah besar. Pedayam dah. Pedayam. Kan? Dia tak lagi besar. Depan ni dia tak yang kecil tapi tak boleh keluar juga. Terkurung dalam rumah. Ada. Kan? Kita ni kalau kita keluar, kita pesan dia kunci. Atau kalau kita kunci ada satu lagi dekat dia. Itu biasalah kebanyakan. Tapi ada kalangan, kita tak boleh duk kata apa ke mereka. Tu keluarga mereka, ni keluarga kita. Ada tuan-tuan. Nak kata cemburu sangat ke apa, tak tahulah. Dia kunci semua. Ni saya duduk di luar negara dulu. Bila dia keluar, bukan sekat pedayang tu. Rantai tu. Rantai. Berapa kali lilit tu. Lilit. Kan? Buh satu kat sini. Lagi buh pula celah ni pula. Abuan kalau nak kerat, lambat sikit lah nak siap. Begitu. Sampai macam tu. Tapi kadang-kadang kita tengok rantai mahal pada rumah. Tak bagi orang masuk, orang pelari rantai tu mampu. Kan? Dan menjadikan kita sekalian, maksudnya orang perempuan, tempat keinginan bagi mereka. Jadi nak kata apa ke mereka? Bila mereka nak, kami pun berserah lah. Kan? Tak boleh nak buat apa. Dan mewajibkan kita khidmat kepada mereka. Kena ikut cakap mereka. Lagi pula kalau nanah keluar pula nak kena jilat. Tunggu dia balik pula. Lagi duduk lap pula kaki mereka dengan pipi kita. Ni apa cerita? Dan Allah menjadikan bagi mereka perang pada jalan Allah. Mereka boleh berjihad. Kami tunggu kat rumah juga. Dan hadir solat berjamaah. Kami sembahyang kat rumah saja. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menentukan mereka dengan khitab. Dengan khitab. Tengok nombor 4 di bawah. Orang yang ditujukan dalam ucapan dan dalam surat menyurat.
Maksudnya apa dia? Orang lelaki saja. Kan? Kalau dalam ucapan, kalau suruhan, kalau perintah dan sebagainya apa-apa pun orang perempuan mana? Tak ada pun selit sikit tentang kami. Orang perempuan, orang lelaki ya. Tiada kepada kita. Maka apakah bagi kita maksudnya kaum wanita lah. Mereka duduk sembang. Kawan ni wakil pergi jumpa Nabi. Sebagai ganti apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Boleh seimbang dari sudut pahala. Jadi kedudukan antara lelaki perempuan di sisi Allah Ta'ala tu macam mana? Takkan mereka tu dekat dengan Allah, kita duduk jauh. Takkan mereka pahala banyak, kita ni kurang pahala. Maka khabarkanlah wahai Rasulullah SAW daripada sebaik-baik ibadat. Sini dia kata ibadat. Kan? Sebaik-baik ibadat maksudnya untuk mereka ni, orang perempuan ni. Apa perlu mereka buat. Tapi ada setengah kitab dia kata sebaik-baik ibarat yang perempuan ni sebut kepada lelaki. Maksudnya perempuan ni, sembang antara mereka ni kira cerdik juga. Mereka kira prihatin juga. Mereka nak ambil tahu kedudukan mereka ni macam mana yang sebenar. Bagus ya mereka ni. Kan? Tak setengah orang ni lantak habis. Macam tu lah. Buat macam mana? Dah ketentuan. Tapi ada yang kira aktif sikit ni, begitu, maka tertanya-tanya, siapa ni? Kan? Kok lah ada solusi dia apakah? Begitu. Maka Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, aku tidak melihat seorang perempuan yang baik dan manis perkataan pada pekerjaan agama Allah Ta'ala daripada engkau. Maksudnya bawa pandangan yang cukup berenah. Bagus ni. Tak pernah lagi lah orang perempuan main duk sembah macam ni. Ya, kamu ni dengan kawan-kawanmu geng-geng cerdik ni. Begitu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi. Wa'limi man dunaki minan nisa anna husna taba'ulil mar'ati zawjaha ya'dilul jihada fi sabilillah. 5, kita tengok nota kaki dikeluarkan oleh Imam Baihaqi daripada Asma binti Yazid. Maksudnya, dan sampaikan kepada kaum perempuan Islam di belakangmu. Kamu wakil kepada mereka balik. Bagi tahu ke mereka. Bahawa sebaik-baik ketaatan salah seorang kamu bagi suaminya itu menyamai jihad di jalan Allah. Taat suami-suami kamu. Redha apa yang berlaku. Maksud taat tu taat bukan yang maksiat. Jangan taat suatu yang tersasar, tidak patuh syariat. Itu maksud dia. Selagi apa yang berlaku, perkara yang elok, yang baik, redha, sabar. Jadi sepanjang amalan suami-suami kamu di luar sana, solat berjamaah, dengan jihad, dengan dengar kuliah, insya-Allah pahala dapat sekali. Pahala dapat sekali satu. Tapi masalah isteri ni kena ada ilmu. Yang suami pula tak pandai abang. Macam mana pula ni abang? Saya pun nak reti juga ni bab-bab ni fardu ain ni. Aku tak reti nak abang, pakat mai. Pakat mai macam tu. Tapi kalau suami boleh bagi tahu, tak payah mai. Tak apa. Tak payah. Tak payah pergi. Pasal apa? Pasal masjid ni ada live. Tak payah. Hang tengok. Kalau aku balik pun, aku cerita aku lain. Kan? Bukan tak tahu. Aku duk mohon banyak. Begitu. Alhamdulillah. Macam ni Alhamdulillah bagus lah. Jadi kita kadang-kadang tu pun satu juga. Dia kata tak puas. Tak puas. Nak tengok sendiri siapa yang abang. Jangan duk mengenyam. Begitu orang sakit jadi. Duk mengenyam pula dah. Tapi sekira kalau kita, kan,
Bukan kita. Kita pun kita lah. Sekiranya ada satu majlis ilmu yang menerima soalan-soalan. Itu lain tu. Kan? Itu. Tapi biasanya kalau live ni, biasanya mereka tak mau kacau. Kan? Soalan-soalan jadi kacau. Tengah-tengah kita dah cakap, ni tanya satu soalan. Tak sah saya abang apa pun tak tahu. Biasanya kalau layan soalan ni, mereka tak buat secara live lah. Mereka tak buat. Hanya rakaman, lepas tu lagi berjalan. Lepas habis satu sesi kuliah, sesi soal jawab ni semua rakaman. Kan? Biasanya tak buat secara live sebab akan terganggu. Akan terganggu dengan soalan-soalan yang timbul. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka apabila kita dapat maklumat ini, iaitu berkaitan dengan kelebihan orang perempuan yang taat kepada suami dia, orang nampak kata duduk kat rumah saja, jangan. Kan? Pahalanya tetap akan dapat sekiranya kalau keberadaan dia di rumah dalam keadaan yang beradab lah. Sebut sikit macam tu sudahlah. Beradab. Tapi kalau dia duduk di rumah dia melayan suatu-suatu yang kita kata yang sia-sia, apatah lagi yang boleh mengundangkan dosa, wallahu ta'ala alam, kita nak kata dapat juga ke macam mana sama persen dia, kita serah kepada Allah. Sungguh. Kan? Ada suami dia mai ke masjid sembahyang berjemaah, ada kuliah. Dia duduk kat rumah, dengan mengumpat, dengan dia buka pula macam-macam cerita, tengok, dia layan nafsu dia. Sekira begitu, maka dapat tak? Serah kepada Allah. Itu pun kita serah, itu urusan Allah. Tapi kalau nak kata macam kita sebut sini ni, serupa macam lelaki dapat, nak serupa macam lelaki dapat apa? Suami dia duduk di masjid dalam keadaan ketaatan, dapat kuliah, ada maksiat yang dia buat, tiba-tiba yang si isteri ada maksiat yang dia buat di rumah, macam mana kita nak kata serupa? Gitu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dalil yang menunjukkan kepada hal ini, kita tangguhlah. Kita tangguh dahulu. Sebab apa? Sebab dalil ini agak panjang dan perlu kepada huraian. Muka surat 7. Muka surat 7, kita ambil perenggan yang di bawah tu. Dalil yang menunjukkan kepada hal ini, kita faham. Hal ini maksudnya yang ni. Iaitu orang lelaki melakukan banyak amalan dia, ketaatan dia seperti Allah dan Rasul suruh, yang si isteri pula duduk kat rumah. Tiba-tiba pahala dapat. Kan? Mungkin sama banyak. Mungkin lebih. Weh, macam mana boleh isteri dapat lebih? Padahal dia tunggu rumah saya dengan habis minyak motor, pergi ke masjid. Naik tangga masjid, duduk, dengar. Berapa lama? Lepas tu si isteri pula, macam mana boleh dapat pahala nak banyak pada saya? Satu, ni nak kata lebih daripada dia, macam mana? Jangan tuan-tuan. Kan? Sebab ini urusan Allah Ta'ala. Tengok kepada satu, tengok pada ikhlas. Suami dia ikhlas ke tidak? Si isteri dia ikhlas ke tidak? Kita kata si isteri ikhlas, suami kurang. Nak sama ke pahala? Satu. Yang keduanya, pernah Nabi kata apa dia? Sampaikan apa yang kamu dengar kepada mereka yang tidak hadir. Kemungkinan mereka yang tidak hadir itu lebih faham daripada yang mendengar. Daripada yang hadir. Yang mereka tak hadir tu, kita sampaikan, mungkin mereka lebih faham daripada kita yang hadir. Apa maksud dia yang tu? Maksud dia, kita buat contoh ni lah. Tak tentu yang kita main menghadiri kuliah secara live ini boleh faham 100% berbanding dengan orang yang tak main, yang duduk kat rumah, hanya dia tunggu suami dia balik habaq ke dia. Jangan duk kata mereka tak faham banyak. Akulah faham banyak sebab aku depan ustaz. Belum tentu.
Mungkin sekali bila dia habang kat isteri dia, macam yang dia dengar dekat ustaz ni, kan? Isteri dia tanya balik, abang tahu tak? Kalau yang ni apa hukum dia? Abang, jangan. Kan? Abang, ni maksud dia apa dia abang? Lah aku habang kau sudah lah, berduk tanya aku maksud pasal apa? Jangan main. Kan? Silat-silat hari bulan depa pandai pada kita. Ini makna dia, habis kita. Kan? Sebab tu Nabi sebut tu perkara ini mungkin boleh berlaku. Kan? Yang dengar daripada kita, dia ni kita kata orang yang ketiga lah. Ustaz orang pertama, dia yang dengar orang yang kedua. Yang ketiga yang tak hadir. Lebih faham daripada yang hadir. Perkara itu mungkin berlaku. Jadi insya-Allah nanti kita sambung. Dalil yang menunjukkan hal ini, seperti mana diceritakan bahawa seorang Badawi. Badawi, Arab, Padang Pasir. Arab asli. Iaitu disebut sebagai Arab Badawi. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah setakat itu sahaja. Yang benar itu daripada Allah Ta'ala. Silap kurang saya kita tangguh dengan tasbih kafar.